naik pentas kat Elkan ni tau. Selalu naik kan, dah lama dah rasanya sebelum PKP lagi. Tapi sebenarnya kan, bila saya dah lama tak tengok saya punya video tiap diri, tapi lepas masa kat tengok tadi kan, saya tak tahu saya rasa macam tu bukan saya tau. Sebab saya rasa macam dah lamanya tak travel, rindunya nak melancong tau. Betul tak? Sebenarnya mungkin ada di antara kita yang tak rasa feel tu. Tapi kalau bagi yang sentiasa every year travel, every year pergi melancong, shopping, dia akan rasa tau. Dia akan rasa kehilangan tau. So tadi masa saya tengok balik tadi kan video tu kan, saya rasa alah, macam rindu lah benda tu semua kan. So nanti the first thing, nanti bila gate dah buka, kita dah boleh pergi ke luar negara. So apa lagi, kita sekarang dah nak masuk, kita dah masuk kempen LRP. So gunakan package ni, peluang ni sebaik-baiknya supaya kita boleh pergi melancong. Satu dunia kita boleh melancong, betul tak? So nanti Kak Kodia akan share. Tapi kalau kita nak pergi melancong sekalipun, pertama sekali nak melancong ni perlukan duit. Betul tak? So duit tu kita nak dapat daripada mana? Kalau lah dekat dunia ni dia ada sejenis pokok kan, sejenis orang kata seeds kan, yang kita boleh tanam tu kan, 10 tahun tumbuh duit, aku sanggup tanam, betul tak? Tapi apakan daya kita tak ada benda tu semua. So realiti hari ini adalah apa pun kita kena berusaha, betul tak? Okey, macam mana kita nak berjaya? Macam mana nak kita mulakan? First, kita anggap diri kita adalah orang yang pertama, orang yang baru nak bermula, betul tak? Because everyone, walaupun saya dah lama, hampir 10 tahun dalam Elkan Global, tetapi hari ini saya masih menganggap diri saya orang baru yang masih baru nak bermula, betul tak? Okay, kita kena ada mindset yang macam tu. So sebelum saya nak berkongsi dengan lebih panjang lagi, saya nak kenalkan dulu. Nama saya Khadijah Ismail, panggilan manja Kodima Embong. Itu manja kan? Okay, sebelum tu saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada sebuah syarikat yang betul-betul telah merubah kehidupan saya. Daripada saya orang biasa-biasa, daripada seorang yang gagal dalam perniagaan, akhirnya dengan perniagaan ini, okay, dan Alhamdulillah hari ini dah hampir 10 tahun saya rasa saya dah dengan suami dah mengutip hampir 7 ke 8 juta kot. Income. Hebat tak? Siapa sangka kan? Sebab kalau ikutkan permulaan tu, of course there are obstacles. Okay, memang ada cabaran dia, tapi saya jenis orang yang bila saya buat sesuatu, walaupun gagal, saya akan bangkit dan cuba lagi. Saya bukan orang yang suka pindah randah. Saya tak suka. Saya jenis orang yang setia. Sebab saya setia dengan Abang Mahan, nampak? Nampak? Dia dengar tu? Nampak? Jadi sebelum tu saya ucapkan jutaan terima kasih kepada sama mas, semua sama. Tengok, anak-anak suami, wanita dalam ni semua sama, setia macam Kak Gini, nampak? Yes. Okay, sabar. Okay? Jadi satu bukan yang paling murah kepada syarikat Elkan Global. Dan juga ini yang paling salah satu semangat yang saya paling suka, walaupun kita berlainan rangkaian bangsa dan agama, tetapi kita tetap di bawah satu family, satu bumbung Angsa Laut Elkan. So satu tepukan yang paling murah kepada semangat Angsa Laut Elkan. Dan barisan-barisan upline, mentor, mak, ayah, adik, abang, kakak, semualah orang kata, mereka inilah yang sentiasa membimbing saya sampai hari ini. Walaupun saya dah bertenar sebagai seorang presiden, saya dan suami, tetapi kami masih lagi mereview dan meminta bimbingan mereka. Seriously, if they are not here, if they are not with me right now, saya rasa saya dah lama dah hilang. Betul tak? It's all because I have a very loving mentor who always beside me. Okay, satu tepukan yang paling gemuruh kepada barisan-barisan mentor saya. Dan juga inilah dia tulang depan, belakang, atas, bawah, semua dia lah. Sekali-kali berderap. Jadi saya meminjam tumpukan anda semua kepada suami saya tercinta, okay, for now and forever, iaitu Presiden Ismail Kasim. Nampak? Okay, hari ini berani berubah untuk mencipta kejayaan. Siapa yang kata dia berani untuk berubah hari ini? Tapi siapa yang kata dia tahu macam mana nak berubah untuk berjaya? Siapa tahu cara dia? Kita nak berubah ni, tapi kita tak nak berubah, tapi kita tahu cara dia. Oh, tak ada angkat tangan ni. So maksudnya anda hari ini berada hari ini, memang kita semua nak berubah kepada yang lebih baik, tetapi kita tak tahu cara, betul tak? Tetapi perubahan tu sebenarnya dia akan sesungguhnya bila kita nak berubah, of course matlamat kita adalah supaya kita boleh berjaya dalam perubahan yang kita lakukan, betul tak? Okay, tapi macam mana kita nak buat? Nak berubah ni bukan senang tau. Saya bangun tidur je semangat baru. Semangat tu saya nak berubah.
nak jadi lebih baik. Contoh, saya bagi contoh terdekat. Ramai orang kata semangat nak buat something. Tetapi bila tiba masanya kita kata besok lah, lusa lah. Contoh macam mentor saya Kak Syida. Semangat diet, hari tak payah makan. Tapi datang rumah saya tengok makanan, besok lah. Semangat pergi gym, semangat lepas gym pergi hiking semua. Lepas tu ajak pergi makan. Nampak tak? Oh yes. Jadi sebenarnya kan, semangat nak berubah tu sejauh manakah? So, jauh tu pergi tu. Saya bagi contoh yang paling dekat. Contoh jauh saya tak nak. Ini yang depan mata, paling dekat, senang. Macam hari ni Mami kata 3 jam dia exercise, memang 2 kilo dia turun. Memang saya nampak, memang 2 kilo. Keep it up Mami, very good. Okay, I like your spirit. Okay. Tapi sebenarnya kan mentor-mentor ni lah yang menghiburkan saya, betul? Betul tak? Masa kita tengah stres kan, tapi bila tiba-tiba mentor datang kan, ya Allah macam penguin comel je kan. Lepas tu dia cerita-cerita, jadi dia membuatkan saya ceria, saya happy. Tak, Mami comel. Serius kan, setuju kan? Okay, so okay, dah jangan nak gelak sangat. Okay, adakah kita sedar bahawa diri kita ini adalah satu keajaiban? First of all, okay, kalau kita betul-betul nak berjaya dalam kehidupan kita, or we want to be somebody, the first thing adalah kita kena realize yang we are special, yang kita adalah orang yang sangat istimewa di muka bumi ini. Betul tak? Kita dijadikan oleh dua parents kita, mak dan ayah. Apabila bersatu, tak payah cerita lah kan bersatu. Tapi tak payah cerita lah. Tapi apa pun akhirnya menjadikan satu kuasa dua. Okay, kuasa dua lah, betul lah kan? Kuasa dua, akhirnya kita menjadikan satu dihasilkan daripada ketulan darah, dan akhirnya kita berubah menjadi seorang bayi di dalam kandungan ibu kita, dan ibu kita membawa kita selama 9 bulan dan akhirnya kita dilahirkan. Sebenarnya ketika kita nak menjadi seorang manusia di dalam kandungan ibu kita, waktu itu we are not the only one who are fighting in your mother's womb, betul tak? Okay, we are not the one who's fighting. There are more. Tapi kenapa? Kita adalah seorang warrior. Kita berlawan dengan sperma yang lain, adik-adik kita yang lain. Tak salah saya sebut sebab tu benda betul. Betul tak? Kita tendang dia, kita tajam dia. Kita nak jadi, kita fight. Kita swing dan dia all die. Kita tak die. Kita swing, kita target, kita shoot. Yes, kita sharpshooter, kita fight. Dan akhirnya kita menjadi seorang insan yang sangat istimewa. Akhirnya kita menjadi seorang manusia, seorang bayi di dalam kandungan ibu kita. Betul tak? Dan kita diberi kasih sayang yang sepenuhnya oleh ibu bapa kita. Dan mereka bangga apabila melihat kita hari ini, apabila kita ibu melahirkan kita. Pertama sekali dia melihat kita, dia menangis tau. Betul tak? Orang yang tak pernah beranak tak tahu. Hari ini saya dapat satu kabaran yang baik, di mana adik saya, baby Member, baru saja melahirkan. Melahirkan seorang baby girl. So, sebenarnya baby dia tu adalah seorang yang warrior, betul tak? Jadi sebenarnya kita sepatutnya, first of all, kita kena tahu, kita kena rasa, kita kena ada feeling tu yang kita ni adalah seorang pejuang. Dan kelahiran kita tu, kejadian kita tu adalah satu keajaiban yang memang dah ditulis. Dah ditulis bahawanya kita yang bakal memimpin diri kita supaya kita boleh memimpin orang lain. Kalau you ada sikap macam tu, insya-Allah you akan jadi seorang pemimpin yang sangat baik, sangat-sangat berjaya. Kerana dengan sikap macam itulah kita boleh memimpin dan menjayakan orang lain. Betul tak? Sebab perniagaan yang kita buat ini sangat mulia. Sebab bagi saya, kita bukan hanya menjayakan diri kita sendiri, tetapi kita bagi contribution kepada orang di luar sana, supaya apabila saya berjaya, anda juga boleh berjaya bersama dengan saya. Betul tak? So maknanya, first of all, kita harus tahu bahawanya kita adalah insan yang sangat istimewa, yang sangat bertuah kerana berada di muka bumi ini. Okay? Dan seterusnya, kita mampu mengubah diri daripada satu senario ke satu senario lain mengikut pemikiran kita, perasaan dan keinginan. Pemikiran kita, pertama sekali, sebelum apa-apa kita melakukan, okay, kita akan memikirkan sesuatu, betul tak? Macam saya hari ini, bila saya nak bercakap dengan anda, saya nak share dengan anda ni, saya akan berfikir dulu. Betul tak?
Jadi dia otak memberi isyarat kepada kita, memberi isyarat kepada saya supaya saya memberikan kata-kata kepada anda hari ini. Betul tak? Jadi apa pun segalanya, apa tindakan kita, ianya bermula dengan pemikiran. Apa yang kita fikir? Apa yang kita fikir? Kita fikir benda yang negatif, kita fikir benda yang baik, semuanya tak daripada kita sendiri. Siapa yang nak membenarkan kata-kata yang negatif tu di dalam diri kita, kita yang sebenarnya yang benarkan, bukan orang lain. Semuanya bermula daripada pemikiran. Kalau daripada awal anda berfikir benda yang baik-baik, benda yang elok-elok, benda yang positif, insya-Allah benda yang positif yang akan menguasai diri anda, bukan benda yang negatif. Kalau kita always talk about bad things, okay, lama-lama dia akan menarik kita ke belakang dan akhir-akhirnya kita akan gagal dalam kehidupan kita. Itu yang akan berlaku tau sebenarnya. So that's why whatever things happen to you, okay, even though you are down, you are sad, always think of the positive side. Sentiasa memikirkan ke arah yang lebih yang lebih positif. Kerana semua ni melibatkan perasaan. Siapa tak ada perasaan? Saya pun ada perasaan. Okay, I know a lot of things happen in life, especially dengan apa yang kita dah alami sekarang ni, betul tak? Okay, a lot of things happen. Ramai orang hilang kerja, ramai orang hilang punca pendapatan. Tetapi itu semua, macam mana kita nak menanganinya? Dengan cara mengawal perasaan kita sendiri. Itu yang paling penting sebenarnya. Itu kunci dia sebenarnya. Dan apabila anda mampu mengawal pemikiran anda, perasaan anda, dan akhirnya anda akan mengeluarkan satu keinginan yang yakin bahawanya, if I dream of something, insya-Allah saya pasti akan dapat. Barulah dia akan bertindak, barulah anda boleh bertindak, betul tak? Sebab ini adalah aspek yang sangat penting tau. Pemikiran, perasaan dan keinginan. Akhirnya barulah anda bertindak. Betul tak? Kalau kita bertindak bersahaja tanpa mempunyai perasaan, pemikiran, itu dah jadi zombie dah. Zombie main serang, main gigit je orang, tak fikir pun. Betul tak? Tak ada perasaan, tak ada hati. Kan? So, hari ini kita tahu diri kita berada di mana sekarang ini. Kita tahu kita berada kat mana sekarang ni. Betul tak? Maksud saya tahu di mana tu bukannya berada di sini dalam dewan ni, bukan. Maksudnya kita berada di mana sekarang ini. Kita tahu dah dalam keadaan sekarang, okay, kita berada dalam keadaan yang mungkin kekurangan kewangan, kita ada masalah, kita nak perbaiki kehidupan kita, kita ada anak-anak nak kena fikir, nak sekolah, masuk sekolah, nak kena ini, kita nak kena bayar expenses 7 bulan, nak kena bayar rumah, nak kena bayar kereta, nak kena bayar gaji, bla bla bla. Duit kita tak cukup. Okay, kita tahu kita berada di mana sekarang ni, betul tak? Tetapi, okay, macam mana hari ini, cuba anda bayangkan selama beberapa tahun, okay, sepanjang kita berada di muka bumi ini, kita melihat adakah tahun demi tahun kita melakukan satu perubahan dalam kehidupan kita ataupun sama je? Betul tak? Kebanyakannya mereka sebab saya sendiri pun sama juga. Saya bukan bercerita mengenai anda semua, tapi saya bercerita melalui pengalaman saya. Okay? Masa saya berniaga dalam bidang konvensional dulu, saya tahu benda tu bukan satu kepuasan untuk saya. Tetapi saya mahukan perubahan, tapi saya tidak tahu macam mana nak mengawal diri saya dulu. Okay, macam nak kawal diri saya? Pertama, I am special, I am great, I am good. And then saya start fikir benda yang positif. After saya start fikir benda yang positif, dan after that, pemikiran saya mula menerima benda-benda yang positif saja. I don't think about negative anymore, betul tak? Dan akhirnya dia memberikan satu perasaan yang baik. Okay, perasaan yang bersyukur. Dan akhirnya saya bertindak. Betul tak? So, this is when I start to change my life. This is when I start to change my life 10 years ago. Masa itu Arisa jumpa saya untuk ajak saya buat bisnes ni. Sebelum ni ramai je orang ajak saya buat bisnes ni pun, tapi saya tak ikut. Tapi for me, I rasa enough is enough. Saya dah tak larat dah. Masa dia jumpa saya, umur saya 38 tahun. Dan saya rasa umur 38 tahun tu sebenarnya saya rasa macam, dah terlambat dah. I have to do something. Anak saya masih kecil, tapi mereka makin lama makin besar. Dan saya tak nak tunjuk kegagalan ataupun kekurangan kepada anak saya bila dia dah besar. Itu yang saya fikir. Walaupun saya dapat hidayah kan. Walaupun saya dapat hidayah tu ketika umur 38 tahun, but never too late. Betul tak? It's never too late for anyone, for all of you to change. As long as you know that you are special. Itu je. Okay? Dan seterusnya, cara kita berfikir pula, okay, akan mewujudkan satu perasaan keinginan. Cara you berfikir. That's why saya kata, kalau you boleh mengawal perasaan you boleh mengawal diri you boleh mengawal hati you, menerima benda-benda yang positif. Walaupun benda tu dalam keadaan yang negatif, you tengah bersedih, tetapi you boleh bangkit balik dan talk to yourself. Say it to yourself. No, this is wrong. This is not me. Ini bukan saya, kegagalan ni bukan saya. Saya tahu saya istimewa. Saya tahu saya special. Walaupun saya ditimpa masalah hari ini, walaupun saya ditimpa bahkan
Saya boleh membanggakan mak, ayah, adik-beradik dan anak-anak saya ataupun seluruh keluarga saya. Saya adalah contoh. Faham tak? Walaupun you rasa diri you orang yang biasa saja, walaupun you tak puas, walaupun you rasa you belum cukup bangga dengan diri you. So for me, I always say that. Serius saya cakap you masa PKP ni, you ingat I tak sedih ke? Saya sedih. Sebab saya kehilangan banyak-banyak rangkaian saya. Ramai rangkaian saya dah hilang. Mereka ni orang yang saya sayang, orang yang saya kasihi, yang setiap minggu akan datang, peluk saya, jumpa saya kat Budi, I miss you kat Budi ni. Dan saya nampak keriangan mereka. Tapi selepas PKP 3 bulan, saya melihat muka mereka hilang keceriaan tu. Masing-masing jumpa dengan muka masalah. Dan masalah mereka adalah masalah saya juga. Sebab kita dah bina hubungan kekeluargaan dekat situ, betul tak? Tapi it doesn't mean that I have to give up. It doesn't mean that I have to change and do something else. No, it doesn't mean that. Maksudnya dekat sini, saya pernah berjaya dekat sini dan insya-Allah saya yakin hari ini saya boleh menjadi seorang pemimpin yang baik untuk saya membimbing tim saya. Dan saya rasa anda juga perlu berfikir macam tu. Betul tak? It's all about you yourself. Kalau kita tak kuat, kita tak boleh bimbing orang lain. Kerana apa yang kita buat, ianya adalah satu habit. Tabiat yang kita buat hari-hari, betul tak? Hari-hari kita bangun, kita buat apa? Kita mandi. Kenapa kita mandi? Sebab benda tu dah habit, dah dilatih daripada kecil. Betul tak? Kita mandi. Kita kena pakai baju dalam. Kenapa kena pakai? Tak tahu, sebab kena habit. Dah kena pakai. Pakailah. Betul tak? Contoh, makan. Kenapa kena makan? Memang kena makan. Sebab kita dah latih benda tu setiap hari untuk buat benda yang sama all over and again. Betul tak? So hari ni, kenapa kita tak boleh jadikan benda tu satu habit, tabiat untuk kita terus maju ke depan. Sebab benda ni, habit ni lah yang akan bawa kita terus ke depan tau. Tak ada orang yang akan tolak kita, yang akan ingatkan kita. Okay? Diri anda sendiri adalah PA kepada anda sendiri. So, it's okay if sometimes you talk to yourself. It's okay. Tanya Abang Mak, saya selalu cakap seorang-seorang, sendirian. I don't know. I like to talk to myself. You know why? For me is that bila saya cakap dengan diri saya rasa saya lebih kenal diri saya daripada orang lain. You know? So I always say, sometimes saya cakap dengan saya, this is not me. Saya sebelum tidur, saya akan ingat balik apa yang saya buat satu hari ni. Okay, adakah benda tu betul ke tidak? Saya postmortem diri saya balik. Then I talk to myself. Tak boleh ni, sebenarnya tadi macam ni. Okay, tak apa. Besok it's going to be better. Kodi, I know you can do it. Okay, Kodi, come on. Rangkaian kau perlukan kau. Okay, be strong. Okay, Mona perlukan kau. Sabina perlukan kau. Okay, leader-leader kau yang lain semua perlukan kau. Zura semua perlukan kau. Mereka semua perlukan kau. Akmal semua perlukan kau. Semua perlukan kau. Ingat tu. Victor perlukan kau. Everybody needs you. They're all with you. I always talk to myself like that because talking to myself, it gives me motivate. It keep me on going. Okay? This is how I do it. So saya rasa tak salah kalau anda mula bercakap dengan diri sendiri pun. Doesn't mean that you are crazy. Betul tak? Doesn't mean that you are crazy. I mean, come on lah. Tapi kalau kau tengok seorang-seorang, lepas tu kau tengok dinding kat atas, tu memang crazy lah. Kan? Nampak apa pun aku tak tahu lah. Ular kan tiba-tiba kan? Betul tak? I mean, it's okay. Okay? It's okay. As long as benda tu boleh bangkitkan semangat anda dan supaya anda boleh terus maju ke depan. Okay? Dan seterusnya. Kerana itu, disebabkan itu, orang berjaya biasanya mereka akan belajar cara orang berjaya belajar, berfikir cara orang berjaya berfikir dan bertindak cara orang berjaya bertindak. Betul tak? Kalau kita nak berjaya, kita hanya follow saja mereka yang berjaya. It's okay. Tak salah kalau kita tiru pun. Tak salah kalau kita tiru sebab benda ni, bisnes kita yang kita buat sekarang, kita perlu tiru pun sebenarnya. Just copy and paste. Copy and paste is normal thing yang kita selalu buat. Betul tak? So now, this is the things that all of you have to do. Anda semua kena buat semua benda ni. Kena implementkan benda ni. Okay, dan akhirnya, sekiranya anda boleh melepasi, okay, tembok besar yang ada dalam diri anda ni, anda akan mencipta satu keajaiban dalam diri anda. You akan mencipta sesuatu benda yang you rasa macam, oh my God, aku tak sangka aku boleh buat benda ni. You know, something that you feel like benda yang you tak pernah terfikir, tetapi benda tu akhirnya menjadi realiti. Terus terang saya kata, ketika saya bermula dalam perniagaan ini, saya tak pernah terfikir pun dalam tempoh 25 bulan saya dan suami boleh menjadi seorang jutawan. Kami boleh mengumpul pendapatan 1 juta ringgit.
tak ada dugaan, betul tak? Tetapi sebab apa? Sebab saya mampu mengawal diri saya sendiri. I know who I am. This is me, this is Cody, okay? This is Khadijah Ismail, okay? And you are special, okay? You are the chosen one, okay? Please. So, daripada situ saya tak sangka yang dalam tempoh yang singkat saya boleh menjadi seorang jutawan, dan akhirnya hari ini saya dan suami dah hampir 10 tahun dalam perniagaan ini. You know? Bukannya kita tak ada cabaran dugaan, ada. Okay? Tak ada orang kata, "Alah, senang ni buat bisnes ni." Dia akan jadi senang. Dan if you know how to handle it, dia akan jadi senang. Tapi dia akan jadi susah bila you sendiri pun tak dapat nak mengawal dia. Okay, faham kat situ? Okay, dan hari ini kita telah pun berada di pertengahan tahun 2020. Setengah tahun dah habis. Okay, takkan kita nak tunggu lagi setengah tu baru kita berfikir, oh tak apalah, azam baru tahun depan. No, azam baru tak mestinya tunggu sampai hujung tahun. Tak ada. Azam baru bukan nak kena tunggu sampai raya tahun depan. No, it's now. If you want to change, it's now. It's never too late. Hari ini yang anda kena praktiskan benda ni. Sebab kita dah kerugian 2020. Memang sebelum apa yang berlaku, kita dah rancang macam-macam, betul? Siapa boleh predict yang anda semua akan di lockdown dekat rumah selama 3 bulan? Siapa boleh rancang? Siapa boleh lihat? Kita tak tahu yang benda ni akan berlaku. Sebelum PKP pun saya dah rancang macam-macam untuk tim saya. Anda semua dah rancang macam-macam untuk tim anda. Tetapi akhirnya, what happened? Tak semestinya apa yang kita rancang tu dia akan menjadi kenyataan, betul tak? Tapi sekurang-kurangnya anda mencuba. Walaupun anda berhenti selama 3 bulan. 3 bulan di rumah anda belajar benda yang baru. Tapi ketika anda boleh keluar rumah hari ini, it's about time for you realisasikan, teruskan perancangan yang anda dah rancang sebelum berlakunya lockdown. Apa yang anda rancang sebelum tu? What you want to do? So teruskan. Tapi dengan cara yang baru, betul tak? Hari ini. Jadi sebenarnya jangan membazirkan tahun 2020. Jadikan tahun 2020, penghujung tahun 2020 adalah satu kenangan, satu perubahan dalam kehidupan anda yang anda tak mungkin akan lupa selama-lamanya. It's something to be proud of, you know. Jadi tak adalah orang kata 2020 ni tahun yang kita tak boleh lah, macam-macam berlaku lah, betul tak? Macam-macam, lot of things happen. Tapi at least there is a good side of 2020. Ada bahagian yang indah dekat tahun 2020, betul tak? Bukan indah buat anak, bukan. Something else than that. You know, dalam kehidupan. Tapi kalau buat anak tu pun kira you berjaya jugalah, alhamdulillah juga. Saya tak langsung, tetapi something about life yang anda boleh kongsi dengan orang lain, betul tak? Okay? Dan apakah yang telah anda capai? Okay? Apakah yang telah anda capai? Adakah anda merasa perubahan dalam kehidupan anda? Dan atau anda masih sama seperti tahun-tahun sebelum ini? Yang ini saya tak perlu menjawab. Anda sendiri tahu menilai diri anda sendiri. Betul tak? Where are you? You dah berjaya ke belum? Of course lah. Sampai sekarang pun saya masih lagi letak diri saya tak berjaya. Saya tak pernah letakkan diri saya dalam comfort zone. Selesa, tak ada. Saya tak akan duduk dalam zone yang selesa. Saya tetap akan rasa tak puas hati. So kita tak boleh berada dalam zone selesa. Kita akan sentiasa cari cara macam mana untuk kita lebih berjaya daripada hari ini, daripada sekarang ini. Okay? Dan oleh itu, kita mesti berani berubah untuk mencipta kejayaan. It's never too late to start all over again. It's never too late. Saya dah berada di sini dah 10 tahun. Okay? Tapi saya juga saya juga kehilangan ramai pemimpin-pemimpin yang saya sayang di sini juga. Bukan kerana mereka tidak kuat, tetapi kadang-kadang ada juga anasil-anasil yang geram. I have to juggle my manners because got live Facebook. No live Facebook, I all out. I cannot all out right now. Okay? Anasil. Okay. Tak boleh sebab setakat ni memang kalau on stage memang suka lepas geram kan. Geram tau. Tapi tak boleh lah. Okay, saya respect. Okay, azam baru, semangat baru, saya orang yang berubah. You see? Okay? Okay. Next. Walaupun di tahun 2020 kita menghadapi cabaran dan ujian yang sangat besar. Okay, itu tidak
bermakna kita harus berputus asa. Okay? It doesn't mean that you have to give up. It doesn't mean that you have to swim, die. Remember, we are a fighter. I learned this word swim, die from Kak Shida, Mami Shida. She's my mentor. She teach me how. Okay? Ada cerita dia lah, tak ada cerita yang tu. Aku tahu tu rekod sebab aku kena jaga balance ni. Tak faham. Okay? So, ingat, don't give up. Okay? Don't die. Don't swim and die. Because you must remember, I'm always here with you. Okay? Your mentor is always here with you. Okay? We swim together. We fly together. We swim together. Don't die. No, we don't die. Okay? I have a leader which is very close to me. And this leader that I love so much. So one day, they call I menangis. She said what? Kak, saya tengah susah, saya tengah tak ada duit. PKP 3 bulan, rumah saya nak kena bayar. Apa saya perlu buat, Kak? Should I cari bisnes lain? Ataupun perlukah saya cari kerja? Apa yang perlu saya buat? Kalau you, apa jawapan you boleh bagi? Sebab you sendiri pun dalam keadaan yang tak boleh nak membantu. Betul tak? Apa yang you perlu buat? Orang tu ada je dalam dewan ni. Alhamdulillah hari ni she sukses. Pelan-pelan dia tengah bangkit, dia sedang bangkit. Tapi dalam masa yang sama, just to let you know, in this business, no matter what, you are my family, you are all your mentors family. Kalau you ada masalah apa-apa, you pergi jumpa upline you, jumpa mentor you. Upline you tak boleh bagi you duit, tapi upline you boleh bagi you semangat dan kasih sayang. That's why we need to swim and go. Keep swimming. Macam limau kan, keep swimming. So, hari ini, jangan buang masa seumur hidup anda dengan percaya yang anda tidak boleh. Okay? It's okay to start again. It's okay to learn again. Start new. Remember, you are not alone. Yes. Sebenarnya masa you are not alone ni, aku nak nyanyi lagu Michael Jackson. You are not alone. I am here with you. Aku nak nyanyi lagu tu, tapi aku takut kan kita nak ini jadi karaoke lah pula kan, tak pasal buat live kan, tak boleh. Okay, so this is something that you should always, okay, say that to yourself, I'm not alone. Okay, yes. Dan seterusnya, berani berubah untuk bermula dengan percaya kepada Alkan Global, which is ini adalah nadinya. Percaya kepada upline dan mentor, ini adalah jantungnya. Okay, dan percaya kepada diri anda sendiri. That is the most important things that you need to have. Okay? Dan ini adalah nafas anda sendiri. Betul? If you don't believe in yourself, then macam mana you nak bawa diri you sendiri? It's impossible. Betul tak? Yes. Dan hari ini, saya dan pemimpin-pemimpin Alkan Global sentiasa membekalkan diri dengan keberanian, keyakinan dan juga kepercayaan. We carry that, and not just we, all of you have to carry this, need to carry this. Okay, kita bawa benda ni dengan azam baru, semangat baru, kepercayaan baru. Kenapa? Kerana Alkan telah mencipta pelbagai kejayaan dalam tempoh 25 tahun Alkan ditubuhkan, dan termasuk telah melahirkan ramai pemimpin yang dah menikmati kejayaan. Walaupun kejayaan itu telah pun berlaku dan ianya menjadi sejarah dalam kehidupan kita semua, ia juga menjadi sejarah untuk saya. Saya pernah mendapat pendapatan RM121,000 dalam tempoh 1 bulan. Dan saya berani mengatakan hari ini bahawanya saya tidak dapat ni lagi, and I miss this figure. But I believe saya dan suami pernah capai kerana sikap percaya, kerana saya mampu dengan suami mampu mengawal pemikiran, perasaan, dan akhirnya kami bertindak. And this is even though in history, tetapi saya percaya hari ini saya mampu bangkit untuk mendapat
But I will start all over again. I will start. Walaupun anda belum capai, tetapi ini dah cukup untuk memotivasikan anda sendiri. Walaupun kita orang baru, kita belum pernah capai, belum pernah rasa duit sebanyak ni, it's okay. It's okay sebab borrow power. Ramai pemimpin dah dapat income yang besar. Bukan hanya saya. Walaupun dia telah menjadi sejarah. Arissa 1.8 million. Saya 1. Berapa million tak? Tak ingat dah. 1.1 million. Anda tengok mereka adalah pemimpin yang dah berjaya meraih pendapatan di sini. Walaupun anda tak capai lagi. Anda boleh tengok dekat sini. Mona Boy. Pendapatan 400,000. Okay. Asrulilin 600,000. Kak Ana Maromzi 500,000. Syah Penang 200,000. Tengok Zoo 455,000. Noji Kuantan 422,000. Itu semua menjadi sejarah, tetapi mereka pernah capai, pernah rasa. You know, pernah rasa. Walaupun kita tak ada orang dah rasa, aku belum. Pasal kau belum lah, kau kena rasa. Kau tak tahu nikmat dari duit macam mana. Betul tak? Kau tak tahu macam mana kita belanjakan duit. Kau tak tahu macam mana Mona dengan Boy belanjakan duit. Kau nampak belanjakan duit? Betul lah. Kita tak tahu macam mana kita belanjakan duit. Sekarang aku tahu macam mana Mona dengan Boy belanjakan duit. Nampak tak? Dia baru je keluar kereta ni. Tak sampai sebulan. Baru 2 minggu kot ya? Kan? 2 minggu 2-3 minggu lah kot. Aku tak ingat berapa lama. Tapi nampak tak? Gelang emas tu jangan fikirlah. Gelang Koko, beg Versace. Hari-hari berulang-ulang ke butik Versace KLCC tu. Di musim PKP. Tak payah syushu sangat. Benda tu betul. Lagi nak syushu. Beli kereta. Beli kereta bayar deposit 50,000. Di kala orang betul-betul tengah nak struggle cari duit. Tapi beli kereta. Alah. Ada kat depan ni. Ada kat depan ni. Oh, by the way, nak beritahu you all semua, kereta BMW F10 saya hari bulan ni adalah genap bayar habis dah. Dah tak ada hutang. Best gila. Kereta I tak ada hutang dah. Alhamdulillah. Rumah baru belum. Yang tu tunggu speaker lagi satu ni. Tunggu topik saya akan seterusnya. Belum lagi rumah baru belum. Sabar. Okey, bukan hanya Mona dan Boy, okey, dapat beli kereta BMW F10. Ada dekat bawah berkilat. Boy masa baru keluar kereta memang dia selimut kan, bukan selimut dia selimut kereta tu. Dengan dia tinggalkan kereta tu. Takut kereta kena gigi nyamuk kata dia. Tak apa, faham. Tapi bukan hanya Mona dan Boy yang menikmatinya. Ingat, dapat duit ni memang just dapat macam tu juga. Ini adalah hasil mereka percaya pada diri sendiri, percaya pada boleh mengawal diri, percaya dengan kemampuan diri dan dia percaya yang dia adalah seorang yang special. You know? So, ingat, apa hasil yang dia dapat tu semua daripada hasil bimbingan dia terhadap rangkaian-rangkaian dia. Betul tak? Dan kita menjadi cermin kepada rangkaian kita. Kita adalah cermin kepada rangkaian kita. Kita berjaya, rangkaian kita akan follow. Betul tak? Dan begitu juga dengan Kak Ana Maromzi. Kak Ana Maromzi, anda tengok, tengah-tengah PKP baru minggu lepas tak silap saya tengok dekat Facebook, sign dan rumah approve bernilai 530,000 tau. 530,000 kan? Zaman sekarang ni bank bukan senang nak bagi pinjam duit tau. Sebab ramai orang yang kena buang kerja lah, ramai yang gaji tak stable, betul tak? Ambil loan memang susah sekarang ni. Tetapi bayangkan tengah-tengah susah ni, tengah-tengah ada masalah ni, tengah-tengah dengan keadaan sekarang ni, mereka boleh approve tu rumah. Rumah impian tu 530,000. Yang cakap betul tadi Zoom tu pun beli rumah juga 700,000. Jangan betul sangat. Kita pun memang betul lah aku cakap tu. Betul tak? Dekat sini I cakap you all satu je lah. Bila you dah tahu macam mana nak menguasai diri you, insya-Allah you memang akan capai apa yang you nak. You akan dapat apa yang you nak. Betul tak? Impian menjadi kenyataan. Akhirnya dia menjadi kenyataan. Dan walaupun anda bersyukur dengan pencapaian tersebut, namun Elkan masih tak puas hati. Betul tak? Now we talk about company. Okay? Even though Elkan dah melahirkan ramai orang yang berjaya, tetapi Elkan masih lagi tidak berpuas hati. Kenapa tak puas hati? Sebab Elkan
memikirkan yang terbaik untuk kita. Dia tahu sekarang ni kita ada masalah kewangan. Dia tahu rata-rata di antara kita semua, okay, kita stuck. We don't know where to go, we don't know what to do. Betul tak? Tapi hari ni, disebabkan itu, hari ni, okay, Elkon telah melakukan perubahan yang baru. Okay, perubahan mengikut trending masa kini. Perubahan yang akan membantu kita, pengedar-pengedarnya, pemimpin-pemimpin untuk mencapai kejayaan yang lebih besar. Macam mana? Bantu daripada segi apa? LRP campaign. Anda akan dapat duit. Yes. Anda akan dapat duit daripada income yang anda buat. Okay? Income dapat. You buat bisnes lagi dapat duit macam biasa. Betul tak? Tapi ni, anda dapat lagi duit. Anda dapat lagi reward. Elkon keluarkan dana. Dia keluarkan dana nak bagi booster. Dia keluarkan vitamin. Dia keluarkan antibiotik. Supaya anda boleh terus bangkit. Supaya anda boleh terus fight. Okay, I need money. I need more. Anda dapat double bonus tau. Betul tak? Anda dapat cash daripada Elkon Global. Anda dapat bonus daripada LRP. Ya Allah, siapa nak bagi? This is something good for all of you to fight. This is the time untuk sepanjang 10 tahun saya buat bisnes ni, Elkon tak pernah keluarkan kempen macam ni tau. Never in my life Elkon keluarkan duit yang macam ni, kempen yang macam ni. Ini adalah pertama kalinya. Dan I am so excited about it. Saya sangat-sangat excited kerana saya rasa dengan kempen ini, dia memberi nafas baru kepada kita. Dia bagi kita peluang, income, pendapatan untuk merealisasikan impian kita. Salah satunya apa? Merealisasikan rumah, kereta. Hari ini anda boleh rancang. Anda boleh buka dekat Mr. Google, tanya kawasan mana, bajet rumah macam mana. Anda boleh rancang daripada sekarang. You can plan for your future now. Anda nak beli kereta apa? Anda nak tinggal di mana? You boleh mula sekarang. Kerana sebenarnya bagi saya law of attraction. Apabila you capai sesuatu, apabila you mahukan sesuatu, dan anda tahu jalan dia dengan LRP ni boleh bantu anda, boleh bimbing anda, dan akhirnya anda akan ikut, anda akan buat, betul tak? Dia menjadi satu guideline. Kita nak berjaya, kita kena ada satu guideline. So this is your guideline actually. Selain daripada rumah, apa lagi you nak? Anak-anak, pendidikan. Cuba fikir. Okay, I don't talk about anyone else. I talk about myself. Anak saya yang paling sulung umur 21 tahun. Tahun depan dia nak terbang pergi ke Korea. Dia nak ambil fizik, dia nak belajar, dia nak ambil forensik. Pembelajaran dia macam mana? Saya kena fikir juga. Betul tak? Saya kena fikir juga. Okey, kalau dia dapat scholarship, alhamdulillah. Tapi kalau dia tak dapat scholarship, apa backup yang saya ada? Backup bukan daripada simpanan duit saya sekarang ni yang saya dapat daripada Elkon. Tetapi backup yang saya ada adalah cash, reward daripada LRP yang company dah sediakan untuk kita hari ni. Saya ada backup tu sekarang. So I'm not worried about my daughter punya expenses bila dia pergi luar negara sana. Dia tak perlu pergi Korea bekerja dekat sana balon sushi, tak payah. Dia boleh fokus on studies, betul tak? Kerana mak bapak dia dah rancang untuk dia daripada awal. Betul? Sebab tu dia ada akaun atas nama dia. Nampak tak? Kita hanya perlu rancang. Dan okey, anak saya kecil lagi, ataupun saya belum kahwin. Okey, dan what about travel? You tak nak travel around the world ke? See the world. See the world. Lihat keajaiban dunia yang Allah dah buat, kita dah lakarkan untuk kita. Kita balik-balik tengok dekat Netflix, tengok dekat TV. Come on lah. Why not kita imagine yang tahun depan ataupun bila gate immigration tu dah buka, kita boleh terbang ke mana saja kita nak pergi. Kita boleh pergi mana saja kita nak pergi. Why not? Tapi yang bestnya bukan duit tu bukan hasil daripada duit simpanan yang korang masuk dalam tabung Milo. Bukan. Duit tu hasil daripada extra cash yang korang dapat daripada kempen LRP ni. So this is something big for you to achieve. Apa? Achieve your dream. Whatever you want, you boleh dapat. Bercuti ke luar negara. Choose your destiny. Choose your place. Okay, destination. Destiny itu lain. Choose your destination. Where do you want to go? Okay, if I'm not mistaken, Group Victor dia akan pergi ke Milan. If I'm not mistaken, Milan and some other countries. Saya dengan Arisa, dengan Kak Cina, tadi kami baru lepas plan. Dengan duit LRP ni, kita orang nak buat duit banyak-banyak. Kita orang nak fight gila-gila. Lepas tu kita orang pergi mana? Kita orang nak pergi Rome. Kita orang nak masuk dalam Colosseum tu. Sebab dulu saya pergi Rome dengan Batam, Kak Cina. Masa tu saya baru fight dalam bisnes ni. Saya baru join dan saya tak ada duit cash. Kami boleh pergi lompat-lompat dekat luar bangunan Colosseum tu je. Ambil
gambar tapi tak mampu nak masuk bayar dekat dalam. Hampir 4 jam saya dekat Syida, Arissa, Hatta, Abang Mael, kita orang memang dah macam monyet, lompat-lompat tapi gambar di luar saja, tak boleh masuk dalam. Yalah. Tak boleh, sebab tak mampu, mahal nak masuk dalam. Faham tak? Paris. Saya pergi Paris ketika tu, okey? Masa saya pergi Paris ketika itu, saya tak mampu. Terus terang saya cakap, saya tak malu Masa saya baru-baru join Elken ni, okay, company buat trip pergi Vienna, Budapest. Tapi saya kat Syida, Abang Hatta, Arissa, Syahrul, kami extend pergi ke Rome, Paris and London. Korang tahu tak, aku pergi Paris, saya pergi Paris, duduk hotel bajet yang paling murah, kau tahu tak? Aduh. Kelakar gila. Janganlah cerita. Tak kena cerita lah, tu dulu masa pergi. Okey. Tu masih fight nak pergi ni, punya nak capai. Okey, duduk dekat hotel yang murah. Okey, masuk dia naik tangga dia plywood, dinding plywood, memang tak boleh buat apa-apa, gerak. Katil pusing sikit bunyi kok. Tu pula aktiviti lain. Tak boleh nak buat aktiviti apa-apa pun. Lampu pula akan menyala, kalau aku jalan lampu menyala, kalau aku belakang dia gelap betul. Gila. Macam mengantuk tapi betul. Dan saya pergi tapi kita orang dapat naik dekat Eiffel Tower, naik atas Eiffel Tower. Tapi sebenarnya saya teringin nak repeat balik. Sebab masa tu tak ada LRP. Tak ada program. Yes, sebab sebelum masa saya pergi masa tu, tak adanya kempen yang macam sekarang, LRP program lifestyle ni tak ada. Faham tak? Bila tak ada LRP kempen, kita pakai duit sendiri, bajet lah. Tak kisahlah, betul tak? Gila kau. Cerita yang paling mengejutkan, kau ingat tak Arissa, masa kita orang pergi Piccadilly, kita pergi London, duduk dekat hostel, Masya Allah. Ya Allah, nak pergi toilet yang macam dom tu, toilet semua share, tak ada curtain, tak ada apa, masuk-masuk, ada orang tengah mandi pun, dia lelaki gila. Lelaki perempuan campur. Lari aku masuk balik dalam bilik. Kau gila kau. Lumayan lah. Masa tu saya ingat lagi Hanong kan nak pergi mandi, lala tengok masuk negro tengah mandi. Ya Allah. Tak betul ni kisah belalai gajah. Oi. Dapat naik SX kan? Tapi masa tu kita orang bajet. Betul tak? Masa tu memang duit memang tak ada. Duit memang tak ada. Makan sardin. Mami bawa makanan kita share. Makan sardin. Nasi impit tu memang repot dekat Malaysia. Keras ketung letak atas kita bagi untuk buangkan dia. Kau bayangkan. Tapi masa tu tak ada LRP lifestyle program. Jadi kami kena bajet. Tapi sekarang ni tak perlu dah. So saya dah plan dengan Kak Syida, Arissa, kami nak ulang balik kenangan-kenangan indah. Tapi kali ni kami nak betul-betul indah. Kami nak duduk dekat hotel yang 5 star supaya kami tak perlu share toilet. Dinding bukan plywood, tak mau dah. Kami nak rasa mewah. Kami nak masuk dalam Colosseum tu balik. Nak masuk, nak bayar dengan bangganya. How many? 50 euro. Oh, never mind, I pay you 100. See? What is that 50 euro? It's okay. I pay for him. Nampak? Bangga. Nampak tak ni? Bangga sangat. Masa tu tak ada Facebook. So kita tak ada buat live Facebook. Tapi tak ada. Kalau buat live memang aku delete dah sekarang. Tak ada aku. Okay. So ini adalah kenangan yang sangat-sangat indah bersama dengan Elken Global. Saya dan suami dengan tim-tim yang lain sudah melancong lebih daripada 50 bandaraya dunia. Alhamdulillah. Bukan hanya kita. Yang best sekali ni lifestyle campaign. Kita boleh pergi bawa family. Dulu tak boleh. Dulu memang kena pergi. Orang kata love campaign. They call it as a love campaign, you know. So, okay lah memang love pun. Pergi sana nak peluk ni pasal sejuk kan. So, tapi bila balik tu nak kena tutup hutang anak-anak. So, maknanya bila you pergi double trip, kos lagi tinggi, betul tak? Tapi sekarang dah jimat dah. You tak perlu pergi double trip. Kali ni I boleh bawa anak I ikut I pergi melancong sekali dengan I. Jimat, betul tak? So if I can see the world, my children also can see the world. Betul tak? Dah bukan tu lagi. Shopping. Banyak. Kita shopping gila-gila dekat sana. Arissa dah cakap dengan aku, dah berbisik kat telinga aku dah. Aku nak pergi Paris ni, aku nak beli bag Christian Dior. Dia satu tunjuk gambar dekat aku tadi. Bag Christian Dior. Aku sampai tak boleh tidur malam kata dia tengah ingat kat bag tu. Tapi jangan cakap dengan Syahrul. Syahrul tak dengar. Dia kata, tapi tu impian dia. It's okay. Impian kita beda daripada sekarang. It's okay for you to bring your dream now.
Betul tak? Kita kena berimpian dulu baru kita boleh capai. Shopping gila-gila dan of course impian saya, of course yang terkendala, sepatutnya bulan 9 ni saya nak bawa anak-anak saya dan juga mak saya pergi umrah. Tapi bila benda ni berlaku, tak boleh tahun ni pun tak apa. So, this is my dream. This is my dream. I want to bring my children pergi umrah, betul tak? So tak boleh tahun ni, tahun depan, tak boleh tahun depan, tahun-tahun yang akan datang. It doesn't matter. As long as when the gate is open, I'll be there. Betul tak? So kita boleh capai, you boleh rancang mana you nak pergi. Yang penting you tahu macam mana kira berapa you nak dapat duit untuk LRP tu. Nak beli gelang emas ke, nak beli apa ke, terpulang kepada you semua. Jadi, hari ini kami percaya dengan LRP, anda pasti akan berjaya merubah diri anda untuk menjadi lebih baik. You just need to understand the beauty of the program, the beauty of the plan of LRP. You faham plan dia, you faham the beauty of it, badan you ni akan menggeletar macam kena Parkinson tau. Menggigil aja. Kalau tak keluar rumah tu kau rasa sakit hati sebab you nak kejar point tu berapa you nak dapat. Betul tak? Dan you tak akan jadi selfish. Sebab you akan fikir, you nak kena jayakan orang, you nak kena jayakan orang ini. Sebab point tu you akan dapat juga daripada orang yang you jayakan. Betul tak? So, this is very beautiful, okay? Dan, apa lagi? Jika sekiranya kita masih tidak mahu berubah, percayalah keadaan di sekeliling anda akan berubah. You don't want to change now, it's okay. Tak nak berubah, it's okay. Tetapi ingat, keadaan di sekeliling anda yang akan berubah anda. Sebab keadaan sekeliling yang akan berubah. Okay? Dan change is hardest in the beginning, messiest in the middle, but best in the end. Okay? The first words that I got this is from Abang Hatta. Setiap kali bila saya down dulu, Abang Hatta, masa saya mula-mula nak fight dulu dalam bisnes ni, saya cakap, Kak, abang susah dah, abang susah, saya tak boleh buat abang. Lepas tu pergi dekat stokis, sorry, duduk bawah meja. Meja macam ni, saya duduk bawah meja, saya main nangis. Kak Cina, Abang Hatta datang, tanya, sorry, mana itu kodik? Itu sana, bawah meja. Betul? Sebab Iran aku reject semua tu masa tu. Kak Cina, Abang Hatta semua datang rumah, Arisa Syarul datang rumah, pujuk-pujuk, dia call aku tak angkat phone. I have feeling, I ada perasaan down. Of course, saya nangis, mata jadi pelawahan. Abang Mael, you jangan bagi masuk. Tak boleh, tu mentor kita. Tak boleh, you jangan bagi masuk. Tapi Abang Mael bagi juga masuk. So I still remember until now, hardest in the beginning, messiest in the middle, but best in the end. Permulaan ni sangat susah, pertengahannya kucak-kacir, tapi penghujungnya sangat indah. Okay, you need to believe that. Okay, so sebelum saya mengakhiri perkongsian saya hari ini kepada anda, okay, I just want to give you some advice, okay, di mana life has knocked me down a few times. Okay, saya dah macam-macam dah berlaku dalam kehidupan saya. Life has knocked me down a few times. It has shown me things. Dia telah menunjukkan saya sesuatu, things that I never wanted to see. Benda yang saya tak boleh terima kenyataan tu. Dalam kehidupan ni saya dah nampak macam-macam. Benda yang saya tak boleh terima, yang saya tak boleh lihat. Saya tak boleh gambarkan betapa keadaan yang sangat-sangat susah. Okay? I experience sadness and failure. Saya pernah melalui satu ketika yang di mana saya rasa give up, saya rasa down, saya rasa saya gagal dalam kehidupan saya. Saya gagal membentuk keluarga saya gagal membentuk diri saya dan saya gagal membentuk network saya. Okay? This is what I feel. I experience sadness and failure. But one thing for sure, I always get up. And I never ever give up. Okay? So, no matter what happened, apa saja yang berlaku to you now, this is the turning point, this moment. You kena bangun and never give up. Ingat, you are damn special. You adalah orang yang sangat istimewa. Okay? You deserve to have a better life. You deserve to have a better future. Your children deserve to have a better life, a better future. And all of it depending on yourself to change. Saya bukan marah sebagai nasihat. Jadi, apapun, saya doakan anda yang terbaik. Okay, saya berakhir ucapan pula. Okay, saya mengakhiri perkongsian saya. Segala yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang buruk daripada saya sendiri. Dan I wish you all the best. Success in Akago. Sekian, terima kasih.